yang lawan, orang yang aku lindungi, Allah Ta'ala kata aku akan isytiharkan dengan dia perang. Agak-agak manusia boleh tak berperang dengan Allah Ta'ala? Mustahil, negatif untuk menang. Possibility untuk menang itu tak ada. Yang menariknya tentang apa yang Nabi SAW sebut hadis kursi yang berikutnya itu. Macam mana kita nak capai makam wali itu, makam 10 tu. Nabi sebut, "Wama taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi." Tidaklah seorang hamba itu lebih aku cintai untuk dia dekat dengan aku selain daripada mengerjakan dengan cara yang terbaik apa yang aku telah fardukan kepada dirinya. Maksudnya kalau kita nak mendapat kelebihan untuk Allah Ta'ala lindungi kita buat yang terbaik. Kefarduan kita itu kita buat yang terbaik. Kemudian Nabi SAW sebut, "Wama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan sentiasalah hamba ku itu memperbaiki dirinya dengan apa? Dengan mengerjakan perkara-perkara sunat pula. Seperti mana kita sebutkan masa sesi yang pertama tadi, mustahil orang itu boleh buat solat sunat dengan konsisten yang terbaik kalau solat fardu sendiri sekalipun dia fail. Kemudian dalam hadis tersebut Nabi SAW sebut, apa kesan kalau Allah Ta'ala cintai orang itu? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta dekat satu orang itu, dan kesannya kita tahu. Kalau kita tengok orang soleh, kita tertarik dengan dia kan, disebabkan kesolehan dia. Kerana apa? Kerana bila Allah Ta'ala mencintai satu orang, Allah Ta'ala akan panggil Jibril. "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka hendaklah engkau mencintai dia." Hadis yang masyhur. Bila Jibril Allah Ta'ala perintah untuk mencintai satu-satu makhluk, Jibril pula akan memberitahu ahli langit. Dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan, aku mencintainya, maka hendaklah kamu mencintainya juga. Dan bila ahli langit mencintai si fulan, maka Allah Ta'ala akan mencampakkan ahli bumi ini, hati-hati kita terpaut kepada orang yang Allah Ta'ala cintai. Itu sebab ada orang yang begitu berusaha untuk memperbaiki fizikalnya, rupanya kan, di macam-macam dibuat, di make up mungkin, kemudian di trim rambutnya. Kerana apa biasanya orang buat seperti itu? Kerana dia ingin manusia mencintai diri. Dalam hadis ini Allah Ta'ala firman, "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Kalau aku mencintai dia, aku akan menjadikan pendengarannya itu aku akan kawal. Dari sudut macam mana? Perkara yang Allah Ta'ala tak suka untuk dia dengar, dia tak akan dengar. Dan Allah Ta'ala kata apa? Aku akan menjadi penglihatan yang dengan matanya itu dia melihat. Dalam arti kata lain, Allah Ta'ala tak suka benda itu dipandang, maka dia tak akan pandang. Dan Allah Ta'ala kata, aku akan menjadikan tangannya itu pada perkara yang aku redai, dan juga kakinya tak akan berjalan kepada perkara-perkara yang aku tak redai. Wala in sa'alani a'taitu. Allah Ta'ala kata, kalau dia minta angkat tangan kepada aku, dia kata, wahai Allah, aku tengah susah. Ni wali, kategori wali ni. Allah Ta'ala kata apa? Nescaya aku akan benar-benar memberikan dia. Dan kalau dia minta lindung, la'u'idhannahu, aku akan lindungi dia. Jadi ini sedikit motivasi untuk kita memperbaiki kita punya kefarduan itu sebaik mungkin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah hukum menjalankan solat dengan sengaja untuk saya sebutkan juga untuk peringatan kepada kita semua. Abdullah bin Syafiq radhiyallahu anhu, ini adalah hadis yang paling jelas sekali menunjukkan bahawa ijma' ini kalau ke bahasa Melayu kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kalau ada satu orang tak bersetuju, itu kita panggil jumhur, majority. Tapi ini ijma'. Abdullah bin Syaqiq, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, katanya apa? "Ma kana ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata tidak ada satu orang pun di kalangan sahabat Nabi ini
yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufr. Tak pandang satu amalan yang bila orang itu tinggalkan, dia akan dijatuhi hukuman kafir. Kalau tak puasa, para sahabat masih boleh berbaik sangka. Mungkin dia sakit, mungkin dia tengah safar, dia tengah bermusafir, mungkin dia tengah mengandung, mungkin dia menyusukan bayi, dia tak boleh bagi zakat, sahabat masih boleh berbaik sangka. Mungkin tahun itu dia kekurangan duit, mungkin dia mengalami musibah, duit hartanya habis. Tapi bab solat ini, Abdullah bin Syakik sebut, kesemua sahabat memandangnya sebagai kufur, memandangnya sebagai kafir. Dan itu merupakan pembeza. Kafir itu ada banyak kategori. Kafir yang paling teruk sekali adalah kafir dari sudut i'tiqad, tapi perbuatan dia itu adalah perbuatan ke orang kafir. Itu sebab ada sebahagian fuqaha mazhab memandang orang yang meninggalkan solat itu boleh dibunuh. Kerana apa? Kafirnya itu. Ya, sekali lagi, dia ada degree kafir. Kita tidak boleh mengambil hukum secara sewenang-wenangnya, tapi itu adalah pandangan yang disebutkan. Baik, pandangan Abu Hanifah, pandangan yang masyhur. Abu Hanifah ni dia ada banyak ashab, dia ada banyak student dia. Yang masyhurnya adalah Abu Hanifah tidak memandang dia sebagai kafir. Imam Malik kafir bagi meninggalkan secara berterusan. Imam Syafi'i berpandangan kafir bagi yang meninggalkan solat. Juga Imam Ahmad kafir bagi orang yang meninggalkan solat. Jadi ini majoritinya kata dia telah pun terkeluar daripada agama. Baik, itu ancaman bagi orang yang meninggalkan solat secara sengaja. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau tengok dekat edaran itu ada satu kertas bahasa Arab. Arab itu kan. Sini ada ustaz-ustaz yang boleh sebut baca kitab itu. Itulah asalnya saya nak terjemahkan, tapi dia mengambil masa. Kalau kita pakai buku yang diterjemahkan, dia melanggar etika kan, kita patut state. Jadi kitab ini adalah kitab yang diwakafkan, Matan Abi Syuja'. Boleh google lah siapa Matan Abi Syuja' ini. Dia antara yang pioneer kitab ini digunakan bila nak bahaskan tentang fiqh mazhab Syafi'i. Siapa yang mengaji agama dekat sekolah menengah, SMU apa sih? Sini ada SMU. SMA. Saya dulu SMU dekat Sabah tu, Ugama SMU. Tiga tempat dia akan guna kitab Al-Iqna', syarah kepada inilah Abi Syuja'. Jadi kat situ kita bermula dengan Kitabu As-Salah, Mawaqitus Salah. Jumpa Saya tak akan baca yang bahasa Arabnya, panjang kan. Jadi alhamdulillah ada yang telah pun mengedit kitab ini dan jadikan dalam bentuk peta-peta minda. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita baca yang kotak-kotak tu sajalah. InsyaAllah semua boleh faham. Ya, mungkin ada satu hari nanti ada asatidzah ataupun guru yang datang mengajar boleh syarahkan kitab itu secara menyeluruh. Tapi saya tak fikir sempat kalau saya nak sebut ke semua sekali. Baik, Kitabus Solah bermula dengan mawaqit. Mawaqit maksudnya adalah waktu-waktu solat. Kenapa pengarang kitab ini bermula dengan kitab bab mawaqit solat? Kerana perkara yang terpenting sebelum orang itu nak perform solat, kita sebut sebagai sabab kan, sabab dalam usul fiqh adalah masuk waktu. Apa hukum solat zuhur? Wajib. Apa hukum solat zuhur sekarang? Ya, tak sah lah kan. Kalau kita nak pergi kepada istilah itu, al-aslu fil ibadah al-man'u ataupun al-hadhru ialah haram, tidak disunahkan.
Ya, kita tak boleh perform sekarang walaupun benda tu wajib. Jadi entrance kepada solat itu adalah waktunya masuk, barulah dia difardukan ataupun diwajibkan kepada kita untuk buat. Baik, sebelum saya nak ceritakan tentang bab mawaqit, hadis yang paling asah seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang paling kita panggil sahih dan juga paling menyeluruh cerita tentang bab waktu-waktu solat adalah ketika mana Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi selepas difardukan solat. Solat fardu masa bila? Difardukan masa bila? Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj ada solat tak? Ada. Jadi apa perlunya difardukan sesuatu yang telah ada? Yang difardukan sesuatu yang telah ada itu maksudnya adalah sebelum Isra Mi'raj, dia punya bentuk solat itu tak sama seperti mana yang ada pada hari ini. Dan dikatakan seperti mana dalam hadis riwayat Aisyah, dia cuma ada 2 rakaat saja. Jadi bila kefarduan itu turun, maka ini yang kita ada pada hari ini. Masa selepas difardukan solat, Jibril turun kepada Nabi SAW sebanyak 2 kali. Jibril turun ke Nabi SAW. Ini berkaitan dengan solat. Jibril banyak kali turun, tapi berkaitan dengan waktu solat, Jibril turun 2 kali. Hari pertama Jibril turun untuk memberitahu kepada Nabi SAW, ini merupakan entrance waktu. Waktu zuhur bermula pada saat sekarang, waktu asar bermula pada saat sekarang, maghrib gitulah. Kemudian selepas daripada itu, hari kedua Jibril turun sekali lagi. Jibril turun bagi tahu kat Nabi SAW, ini adalah waktu terakhir untuk solat. Jadi kita dah tahu waktu solat di permulaan bila, waktu solat di penghujungnya bila. Yang menariknya dalam hadis itu, Jibril turun pada waktu yang sama untuk solat maghrib. Jibril turun waktu yang sama untuk solat maghrib. Apa petandanya tu? Hari pertama Jibril turun di awal waktu, kemudian di hari kedua Jibril turun di penghujung waktu. Tapi ada waktu yang Jibril tak turun, berbeza masa, iaitu solat maghrib. Apa petandanya? Maghrib solatnya satu tu saja dan sangat singkat. Kita akan bahaskan nanti insya-Allah. Isyak habis waktu bila? Isyak seperti mana yang rajih dalam ini, saya dah buat kitab syarah itu, seperti mana yang rajihnya adalah dia tak berakhir pada waktu subuh, tapi dia berakhir pada setengah malam. Jadi kalau solat pukul 4 isyak, dia telah pun terkeluar daripada waktunya. Jadi penting untuk kita tahu. Baik, saya ada buatkan slide untuk nama-nama yang waktu yang warid ini, sebab slide ini dia lari setting sikit, jadi dia kadang-kadang terkeluar nombor, kadang tak keluar nombor. Baik, kita tahu ada berapa? 5 kan? Tapi bila kita kaji semula nas-nas, dia sebenarnya lebih daripada 5. Ini adalah pada waktu pagi sahaja. Ini pagi saja tau. Baik. Ada berapa waktu pagi? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 waktu pagi. Kenapa boleh jadi banyak ni? Sebab khilaf. Waktu pagi yang paling afdal sekali untuk solat tu waktu bila? Ada sebahagian mazhab kata waktu al-ghalas. Ada sebahagian mazhab kata bukan waktu al-ghalas tapi waktu al-isfar. Kalau subuh tu boleh dibahagi 2 kan? Subuh berapa lama lebih kurang? Sejam ni kan, lebih kurang sejam gitulah. Jadi waktu yang pertama tu ke ataupun waktu yang kedua? Siapa yang mengaji dekat UA tahu bahawa kalau solat kat UA tu dia punya subuhnya tu lama, sempat mandi, sempat makan, baru apa? Baru perform subuh. Kalau saya solat kat masjid tu habis subuh lebih kurang 6.40, 6.45 kadang.
Itu, saya nak bagi tahu perbezaan yang ada. Satu, Al-Fajrul Kadhib. Ini perlu tak saya terang? Ke sepintas lalu aja? Al-Fajrul Kadhib adalah fajar yang bohong. Pada zaman Nabi SAW, azan subuh ada berapa kali? Azan subuh ada 2 kali. Azan yang pertama yang Bilal laungkan untuk menunjukkan bahawa waktu tahajud telah pun habis, nak habis. Segerakan ataupun nak masuk waktu subuh yang sebenar. Kalau siapa yang nak puasa, makan cepat-cepat. Itu kita sebut sebagai Al-Fajrul Kadhib. Fajar waktu subuh yang bohong. Sebab matahari keluar, tapi cahaya matahari yang keluar itu bukan menunjukkan subuh telah pun masuk. Subuh hanya masuk pada Al-Fajrul Shadiq, fajar yang benar. Kemudian ada waktu Al-Ghalas, di permulaan subuh itu kita panggil sebagai Al-Ghalas. Kemudian suku kedua, kalau kita boleh panggil, Al-Isfar. Ini ulama khilaf, mana satu lebih afdal, kita solat Al-Ghalas ke ataupun Al-Isfar. Saya yakin dan percaya kebanyakan masjid-masjid di Malaysia ini akan guna waktu Al-Ghalas. Cepat je kan. Kalau kat kampung saya tu 4.30, dekat Sabah 4.30, 10 minit dah habis lah. 4.40 dah habis. Kalau kat UIA tempat saya belajar tu, dia pakai Al-Isfar, dia lambat, lepas 20 minit azan, kadang-kadang 20 minit azan. Ni ada sahabat-sahabat daripada UIA kan, mungkin ada pengalaman, dia lama sempat mandi. Saya lebih prefer yang Al-Isfar tu, sempat tak terkejar-kejar subuh, dia tunggu orang kejap. Kita taklah sampai waktu kerja kan. Kemudian kita ada waktu Al-Asil. Baik, apa beza dia? Baik, mana satu Fajrul Kadhib? Ya, Al-Fajrul Kadhib adalah sebelah kanan yang mataharinya menegak gitu. Jadi kalau kat bandar kita tak jumpalah. Tapi kalau pergi ke pantai, kawasan gurun atau yang flat gitu kita nampak, kita akan nampak gitu. Ya, kita memang dah ada automatic jam dan juga handphone pun dah boleh masuk waktu. Tapi katalah kalau nak menikmati waktu-waktu solat tu, kita nak cuba sendiri ya. Itu waktu amaran untuk orang tahajud cukup stop, dan juga siapa nak berpuasa itu dah amaran untuk sahur cepat-cepat. Dan kalau muslim-muslimat perasan dalam hadis riwayat Muawiyah bin Al-Hakam, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, solat fardu tidak boleh dicantum dengan solat sunat. Saya terlupa nak masuk dalam slide. Ada orang selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia nak kalut, dia terus solat sunat. Ataupun dia solat sunat terus solat fardu. Nabi SAW larang. Pernah ada satu orang, dia masa qomat tu dia tak berhenti, dia seolah-olah bercantum kan, solat subuh itu 2 rakaat, kemudian terus dia solat dia solat fardu subuh. Nabi cakap ke orang tu, sahabat tu, dia kata as-subuh arba'an, dia kata wahai fulan, subuh jadi 4 rakaat. Kita tahu dalam puasa ada puasa yang diharamkan pada hari Syak. Kenapa? Itu sebab bila kita baca nas itu secara keseluruhan, kita tahu bahawa fardu tak boleh nak bercantum dengan sunat, dia kena ada senggang masa. Jadi dalam hadis Muawiyah tu, Muawiyah akan keluar ke masjid baru solat sunat. Jadi lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar dulu, istighfar ataupun wirid sekejap, kemudian barulah bangkit solat sunat, ataupun sebaliknya lah, kena dipisahkan. Baik, itu sedikit selingan saya teringat hadis Muawiyah tu. Al-Fajr Shadiq, bila dia punya flat, dia punya, kita panggil apa, dia punya cahaya tu flat, horizon, vertical dan juga horizon. Okay, jadi itu waktu pagi, masih lagi pagi. Al-Asil tadi tu, Al-Ghada, pernah dengar kan hadis Al-Ghada tu?
al-asil al-ghada. Siapa yang biasa solat duha 7:30, solat duha tu dia panjang. Cuma yang afdalnya adalah seperti mana dalam riwayat sebut, Nabi SAW sebut hina tamradul fisal, ketika mana anak unta terasa panas gitu kan, dia bangkit. Waktunya dalam pukul 9, dalam pukul 10. Tapi siapa yang nak solat duha, dia boleh hitung daripada matahari itu terbit sampai, ada sebahagian mazhab sebut 18 minit, ada sebahagian mazhab sebut 19 minit, ada yang kata 28 minit. Ala kulli hal, ambil lah yang paling panjang, lepas 30 minit ke, boleh solat duha lepas matahari naik. Sebelum itu adalah matahari sebelum sampai segalah itu yang kita panggil, adalah waktu yang diharamkan solat. Jadi kita ada al-ghada, ad-duha, al-hajrah dan juga az-zawal. Zuhur, nama lain kalau muslim-muslimat, tuan-tuan puan-puan baca hadis, ada sebagian sebut namanya al-hajrah. Zawal ini bila matahari tegak begitu. Waktu zuhur masuk bila? Bila dia tergelincir. Tegak, tergelincir. Bila kita pacak satu-satu benda, dia berbayang. Maka zawal itu maksudnya adalah waktu yang tergelincir. Keluar awal lah. Solat asar, namanya adalah solatul wusta. Dalam Al-Quran sebutkan. Dalam matan Abi Syuja' juga, bukan matan Abi Syuja' ni, Kifayatul Akhyar, disebutkan tentang waktu-waktu ni. Apa waktu yang orang munafik susah nak buat solat? Dan Nabi kata apa? Man sallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang solat 2 sejuk, dia masuk syurga. 2 sejuk waktu bila? Subuh dengan isyak. Jawapannya adalah asar dengan juga subuh. Asar dan juga subuh. Kenapa Nabi sebut man sallal bardain? Bardun maksudnya sejuk, dia akan masuk syurga. Sejuk yang pertama adalah sejuk yang di permulaan. Waktu kita, permulaan sejuk bermula bila? Waktu asar kan? Itu sebab banyak orang tidur waktu asar, layan sinetron pun. Sinetron ada waktu asar? Tak ada. Ada? Sinetron tak ada? Oh, minta maaf, salah. Saya memang tak ada TV. Sedap main bola, sebab sejuk ke, tarik selimut. Waktu tengah hari tu dia tak sedap sangat tidur. Tapi waktu mula tenggelam itu kan, tergelincir, sejuk sikit. Itu Nabi kata, siapa solat, pergi jemaah, baginya syurga. Penghujung waktu sejuk, bila? Subuh. Sedap nak tarik selimut. Dua waktu ni sedap sebenarnya kalau kita nak relax, nak buat, sebab dia cuaca tu sesuai dengan kita punya kerja yang santai. Jadi Nabi kata, siapa yang solat 2 sejuk, aku bagi dia syurga. Waktu asar tak semua sama. Kita ada waktu al-ikhtiyar, pilihan di permulaan itu. Ini adalah waktu yang paling afdal. Kemudian ada waktu darurah. Lepas dekat dah 6:30, itu dah waktu darurah, kritikal, kena segera buat. Katalah nak masuk waktu maghrib, maka itu disebut sebagai waktu karahah, waktu yang tak disukai untuk buat. Dia macam seolah mencantumkan antara solat asar dan juga solat maghrib. Baik, lepas daripada itu kita ada syafaq. Kemudian kita ada al-ashi ataupun al-atama. Al-syafaq ini solat maghrib, yang Jibril, seperti mana yang saya sebutkan tadi, Jibril turun pada waktu yang sama. Syafaq ni berlaku bila? Bila kita nampak matahari tenggelam dan masih lagi ada kemerah-merahan. Tadi tu kan, masih ada merah, ada masih bercahaya.
tak terang tapi masih bercahaya, itu maghrib. Bila cahaya itu terang completely, bila cahaya itu hilang completely, maka itu kita panggil sebagai al-ashi ataupun al-atama. Kemudian kita ada duljah, buljah dan juga ghasaqul lail. Kat sini yang penghujung itu ghasaqul lail, muntasaful lail, seperti dalam hadis riwayat Muslim, solat isyak itu habis. Kita macam mana kita nak tahu solat pertengahan malam tu waktu bila? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Muslim, waktu isya ila nisfil lail. Hadis sahih. Solat isyak berakhir pada waktu separuh malam. Separuh malam mula waktu bila? Pukul berapa separuh malam habis solat isyak? Jadi ini jadi pengajaran kepada orang yang suka melewat-lewatkan solat isyak. Dia kata tak apa, tidur dulu, nanti bangkit. Dia bangkit pukul 4, pukul 5 solat isyak. Alang-alang mengaji baca Quran, nampak macam bagus gitu kan, mengaji baca Quran, bangkit pukul 5, tapi sebenarnya waktunya telah pun habis. Baik, kita kira sama-sama. Katalah kita punya malam bermula pada pukul 7 lah, 7, dan siang kita bermula pada pukul 7. Kita kat khatulistiwa ni 12. Bagilah 12 bahagi 2, 6. Jadi 7 tambah 6, pukul 1, pukul 2, gitu habis waktu dia. Jadi tak bercantum. Okey. Jadi matan itu saya bacakan muka surat 16. Ada soalan? Silakan. Sekali lagi. Okey. Yep. Dia khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata al-isfar, ada yang kata al-ghalas. Kalau buka perbahasan tu jadi panjang. Saya cuma dari sudut praktikalnya, solatlah di awal waktu, tapi dia isunya bila isu berjemaah sebenarnya kat masjid. Ada sebagian masjid yang terlalu awal sampai dia pakai ghalas, kita pun terkejar-kejar. Jadi itu juga tak mesra. Jadi kalau solat di rumah lepas azan, sempat solat 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkan solat 2 rakaat. 2 jenis solat, sama ada dalam keadaan hadar dan juga dalam keadaan safar. 2 solat tersebut ada tahajud dan juga solat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi solat 2 rakaat sebelum subuh, lepas daripada itu wirid sebentar, kemudian bolehlah solat subuh. Isunya adalah isu berjemaah. Dia tengok kesesuaian jugalah, Allah alam. Jadi bolehlah pakai al-ghalas. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita pergi ke muka surat 16. Saya baca seminta selalu Saat nak masuk slide kedua, yang satu lagi tu mungkin waktu petang. Ini pun saya rasa panjang juga ni. Mawaqitus salah. Kita ada satu kategori pertama, az-zuhur. Awwalu waqtiha zawalu syams. Permulaannya adalah bila matahari tergelincir. Macam mana kita tahu matahari tergelincir? Bila kita pacak satu objek dan tengah tu matahari, dia tak berbayang. Bila matahari itu tergelincir dan objek itu telah mempunyai bayang, maka kita panggil sebagai masuk waktu zuhur, zawal. Zawal tu maksudnya tergelincir. Lepas ni boleh cubalah kat luar tu pacak pen ke untuk praktikal. Akhiru waqtiha idza sara dhillu kulli shay'in mithlahu. Akhir waktu zuhur bila bayang itu double sepertinya.
Maksudnya katalah pen gitu, tiba-tiba bayang tu menghampiri dua maksudnya dua kali objek bayang tu, maka masuk waktu asar. Kalau muslimat tengok pada yang kolom kedua bawah tu, al-asru, awal waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli, ala dhillil mithil. Dia kata, macam mana kita nak bezakan penghujung solat zuhur dan juga masuk solat asar? Maksudnya kalau tepat-tepat double dia punya objek itu, bayang dia double, habis waktu zuhur. Bila double tu keluar sikit, masuk waktu asar. Boleh faham bila tepat-tepat double, waktu zuhur habis, ya mustahil benda terus masuk kan. Jadi dia kata bila terlebih sikit, asar lah. Kemudian ada waktu al-maghrib. Waktunya bila? Minal ghurubi, daripada tenggelam. Tengok Abi Syuja', kita pakai yang mazhab Syafi'i punya ni lah, disebabkan Jibril turun pada hari yang sama. Dia kata macam mana tu, takkan sekali solat gitu kan, takkan 5 minit waktu maghrib terus habis. Dia memberikan kadar macam mana maghrib tu habis. Tengok dia bagi perumpamaan. Kadarnya adalah azan, wuduk, pakai baju, sitrul aurah tu maksudnya menutup aurat, pakai baju, dan juga khamsu rakaat, dan solat 5 rakaat. Azan azan tu wuduk, tutup aurat, dan juga solat 5 rakaat, habis waktunya. Jadi itulah waktu maghrib tu antara waktu yang singkat. Isya' awalu waqtiha idza ghaba asy-syafaq al-ahmar. Waktu isya' pula ni, bila ghaba tu maksudnya hilang. Asy-syafaq al-ahmar, mentari yang merah tu. Bila hilang mentari merah, telah pun masuk waktu isya'. Maksudnya malam tu dah tak ada cahaya-cahaya merah dah. Itu isya'. Dan Syekh ini memilih, dia kata akhiruhu, waktu penghujungnya, ila tulu'il fajr tsani. Tulu' bila terbit fajar tsani. Fajar tadi ada berapa? Kadhib dan juga sadiq. Jadi Abi Syuja' mentarjihkan ataupun mengatakan bahawa yang sahihnya adalah waktu isya' bercantum dengan waktu subuh. Pun begitu Ar-Rafi'i dalam mazhab Syafi'i juga, saya sebut jugalah, kata yang rajihnya adalah bukan, dan ini merupakan pandangan Imam Syafi'i sendiri. Kata dalam Al-Um, kata solat isya' tak sampai subuh, separuh. Jadi saya sebutkan kepelbagaian itulah. Jadi kalau nak yang safe-nya, solatlah sebelum setengah malam. Dan waktu subuh, awal waqtiha tulu' al-fajr tsani, terbit fajar yang kedua, fajar sadiq tadi, dan akhirnya adalah tulu' asy-syams, terbit matahari. Okey, ini memang baca tajuk je ni. Kalau disyarahkan jadi panjang. InsyaAllah nanti bolehlah minta mana-mana lecturer kat UTM ni syarahkan. Menarik sebenarnya untuk tuan-tuan perempuan kita refresh balik kita punya pengajaran berkenaan dengan solat kan. Mungkin kesempatan yang lain. Baik, muka surat 17. Saya sebutkan supaya kita boleh memberikan hukum kepada solat kita. Sebab kalau kita tahu syarat, kita tahu rukun, maka setidak-tidaknya kita boleh memberikan penilaian kepada kita punya perbuatan. Jadi taklah perlu setiap kali kita tersalah kita SMS kat ustaz kan, ustaz ni macam mana, apa hukum. Saya akan bagi tahu macam mana kita nak hukum solat kita itu. Baik.
Syurut pula. Syara'id wujub solat. Syarat wajib solat. Syarat, biasa dengar? Syarat ini kalau dari sudut istilah usul fiqahnya, dia agak kompleks sikit. Sesuatu yang kerananya ada hukum, tetapi tidak semestinya adanya ada hukum. Dapat sesuatu yang kerananya ada hukum, tetapi tidak semestinya adanya ada hukum. Berat Dapat? Saya terang. Sesuatu yang kerananya ada hukum, itu satu phrase pertama. Phrase kedua, tetapi tidak semestinya adanya ada hukum. Kita nak solat, kita perlukan wuduk. Wuduk adalah syarat sah. Wuduk adalah syarat sah. Bila ada wuduk, baru ada solat. Sesuatu yang kerana adanya ada hukum. Itu phrase yang pertama. Phrase yang kedua, rangkap yang kedua, tetapi tidak semestinya adanya ada hukum. Tak semestinya orang pergi berwuduk dia wajib solat. Mungkin dia wuduk untuk refresh, mungkin dia wuduk untuk baca Quran. Jadi itu kita panggil sebagai syarat. Ini teknikal sikit lah. Dapat Syarat wujubus solat, saya terangkan, adalah syarat di mana bila perkara-perkara ini ada, mewajibkan orang pergi solat. Maksudnya diri dia itu sendiri wajib untuk perform solat. Yang pertama, Islam. Orang kafir tidak wajib solat. Ini khilaf juga ni, sama ada khitab itu terpakai untuk mereka ataupun tidak. Saya tak bahas kat sini. Islam. Yang kedua, bulughh, baligh. Orang yang tidak baligh tidak wajib solat, tetapi digalakkan. Seperti mana hadis yang muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan biasa mendengar, kalau kanak-kanak tersebut umur 7 tahun diperintahkan untuk solat, umur 10 tahun bolehlah dikenakan hukuman. Jadi tapi mandatory itu bila bulughh. Baligh ada beberapa petanda. Kalau petanda tak datang, maka kita akan pergi kepada umur. Ada orang dah 18 tahun, dia kata saya tak pernah mimpi pun, saya tak balik lagi. Tak. Maksudnya kalau petanda itu datang, mimpi basah dan sebagainya itu datang, haid bagi wanita, kalau petanda itu datang sebelum umur 15 tahun, dia telah balik sebelum 15 tahun. Tapi kalau tak capai-capai juga, ini ada yang kata 15 tahun, ada yang kata 18 tahun, kita ambil yang 15 tahun. Katalah umur dia 15 tahun, dah sampai umur 15 tahun, dia wajib untuk solat walaupun tanda-tanda balik itu tak datang. Contoh apa tanda-tanda balik? Janggut, bulu-bulu kat badan. Tapi ada kategori lelaki amrat. Pernah dengar lelaki amrat? Amrat ni lelaki yang jambu. Itu buatan. Itu amrat, lelaki jambu. Jadi kalau saya nak bagi tahu, balik 15 tahun khilaf juga, ada yang kata 18. Kalau boleh hal kita ambil 15, wajib untuk solat. Berikutnya al-aqlu, berakal. Tepat habis. Kita baca topik aja laju. As-salawatul masnunah, solat yang disunatkan. Ada berapa ke semua sekali? Ini berdasarkan kitab Al-Idan, 2 hari raya. Al-Idan, 2 hari raya. Al-Kusufan, kusufan tu apa tu? Kusufan, solat 2 gerhana. Kusufan maksudnya adalah 2 gerhana. Kita ada khusuf, kita ada kusuf. Dapat kusuf dan juga khusuf. Matahari dan juga bulan. Walaupun begitu, nas-nas seingat saya tak pernah menyebutkan kaf, kusuf.
penggunaan kusuf dan juga khusuf itu biasanya sama dalam nas. Walaupun ada sebahagian ahli bahasa membezakan khusuf untuk gerhana matahari, kusuf untuk gerhana bulan, ataupun ada yang kata sebaliknya, ada yang kata sama saja. Ala kulli hal, kusufan dua gerhana, matahari dan juga bulan. Dan juga kita ada sunat istisqa, minta hujan. Habis. Muka surat 18. Ini ulang kaji ni, ulang kaji pelajaran sekolah menengah. Sikit lari ponteng kelas. Kita ada kategori muka surat 18. Kita ada kategori solat tabi'ah. Ini yang orang kita panggil qabliyah dan juga ba'diyah. Tabi'ah itu maksudnya dia mengiringi. Sampaikan ada sebagian para ulama mentafsirkan ataupun mentakrifkan solat sunat adalah solat yang mengiringi solat fardu untuk menampung kecacatan solat fardu. Baik, ada berapa kategori? 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya dalam matan Abi Syuja' ini dia sebutkan ada berapa ke semua sekali tu? 17 Baik, kita kira satu-satu. 1, 2 rakaat sebelum subuh. Kolom pertama tu, rakaat al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Ini Nabi tak pernah tinggal. Pernah dengar tak hadis rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat sebelum subuh, walaupun Nabi sebut situ rakaat al-fajr, tapi yang dimaksudkan adalah 2 qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah. Kemudian arba'un qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Kita biasa buat 2, tapi sebenarnya dia ada 4 dan ada ganjaran yang besar untuk ini. Dan juga warak'atani ba'dahu, dan 4 rakaat sebelum zuhur tu termasuk apa ni, tahiyatul masjid ke tu kelas tu, ataupun dia apa dia saja? Baik, soalan yang baik. Solat tahiyatul masjid, perlu tak untuk satu orang bila dia solat fardu, katalah dia terlewat dia terlewat masuk masjid sampai-sampai solat fardu, tapi lepas solat fardu tu pula dia bercadang untuk stay kat masjid, perlu tak dia bangkit 2 rakaat niat untuk qabliyah pula, solat tahiyatul masjid, menghormati masjid? Jawapannya adalah tak perlu, disebabkan maksud ataupun tujuan utama tahiyatul masjid itu adalah para ulama sebut tasghilul buqa'ah. Tasghil buqa'ah, supaya tempat itu disibukkan dengan ibadah. Ibadah yang maksudkan adalah solat untuk masjid yang biasa dan juga tawaf untuk Masjidil Haram. Jadi untuk orang yang pergi ke masjid, bila dia solat fardu, itulah tahiyatul masjidnya. Boleh tak dia perform 6 sekali? Boleh kalau nak mengasingkan. Tapi bila dia masuk masjid, dia solat 2 rakaat untuk qabliyah zuhur, maka itu termasuk sekali tahiyatul masjid. Termasuk sekali tahiyatul masjid. Sebab dia punya tujuan adalah tasghilul buqa'ah, untuk tempat itu disibukkan dengan ibadah. So niatnya tahiyatul masjid atau qabliyah? Kalau dia perform tahiyatul masjid, boleh. Dia akan jadi qabliyah sekali. Dia akan jadi, tak akan jadi qabliyah sekali. Dia akan jadi tahiyatul masjid. Kalau niat qabliyah, dia akan jadi tahiyatul masjid. Kalau niat qabliyah, dia akan jadi tak. Kalau dia tahiyatul masjid, dia akan jadi tahiyatul masjid. Tapi kalau dia qabliyah, ini tahiyatul masjid ni ada yang kata sunat, ada yang kata wajib. Ala kulli hal,
tahiyatul masjid itu telah pun terangkat sekali dengan dia punya qabliyah. Ini kalau kita ada masa untuk 2 solat sunat saja, maknanya kita nak buat tahiyatul masjid atau qabliyah? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Sebab ada fadilat yang utama tentang tahiyatul masjid, qabliyah zuhur. Walaupun untuk waktu-waktu yang lain. Contoh? Asar, maghrib, isyak. Ya. Macam kita sampai, Ya. so kita tahu dalam yang kita pernah nampak imam nak sampai. So maksudnya bila kita boleh sempat untuk 2 rakaat saja. Sebab ada ganjaran yang khusus tentang solat qabliyah ba'diyah ini. Jadi kalau bertembung di antara dua yang lebih umum dan juga lebih khusus, yang ada fadilat yang Nabi SAW sebutkan, maka kita akan pergi kepada yang khusus, iaitu qabliyah ataupun ba'diyah. Ada soalan lain? Nanti kalau kita ada masa, kalau kita tak ada masa, buat aja terus qabliyah. Kalau saya nak masuk sikit teknikalnya, ibadah kita ini dapat dipecahkan kepada 2 kategori. Satu maqsudah dan juga ghairu maqsudah. Maqsudah ini maksudnya kategori ibadah yang memang kita khaskan untuk dia. Ghairu maqsudah adalah kategori ibadah yang dia pelengkap kepada satu-satu ibadah. Maqsudah, ghairu maqsudah, kategori itulah kalau saya boleh sebutkan dia punya penamaan. Contoh selain daripada tahiyatul masjid, tahiyatul masjid termasuk sebagai ghairu maqsudah, yang bukan tujuan utamanya memang tahiyatul masjid, tapi adalah tujuannya adalah untuk supaya masjid itu disibukkan dengan ibadah. Contoh lain adalah wuduk. Apakah wuduk itu orang beribadah dengan wuduk? Jawapannya adalah tidak, tapi dia melengkapkan kepada ibadah lain. Itu sebab dalam mazhab Abu Hanifah, seperti mana yang disebutkan dalam Bidayatul Mujtahid, boleh tengok perbahasan kat situ, Ibn Rushd. Dia kata mazhab Abu Hanifah tak perlu niat untuk wuduk. Tak payah niat, wuduk aja macam biasa dah boleh solat. Sebab perbezaan itulah maqsudah ghairu maqsudah. Boleh faham? Kalau tak boleh angkat tangan dan tanya. Baik, kemudian lepas tu arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Rak'atan ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian 2 rakaat thalathun ba'dal isya', 3 rakaat selepas isya'. Yutiru biwahidatin minhunna. Sebenarnya ba'da isya' tu ada 2 rakaat, tetapi ditambah 1 untuk jadikan dia witir. Itu sebab dia sebut 3, tapi asalnya adalah 2 sahaja. Jadi ada berapa ke semua sekali itu? Witir. Baik, persoalan berkenaan dengan witir. Apakah 2 rakaat 1 salam ataupun boleh dibuat 3 rakaat 1 salam? Boleh faham Sama ada dibuat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia bangkit lagi 1 rakaat jadi 3, ataupun 3 rakaat tapi 1 salam saja di penghujung. Ringkasnya dua-dua boleh kalau niatnya adalah witir. Kenapa para ulama menyebutkan antara hikmahnya kenapa yang 3 rakaat 1 salam? Muslimin Muslimat biasa buat witir 3 rakaat 1 salam? Tak pernah buat? Cuba. Ini dalam sunnahnya kita panggil sebagai sunnah mutanawwi'ah. Saya tanya muslim muslimat, doa iftitah ada berapa? Yang kita tahu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Dia ada 12 riwayat ke semua sekali. Doa iftitah, sebahagian sebut doa istiftah, ada 12 riwayat ke semua sekali. Dan yang paling rajihnya sebahagian para ulama sebut Allahumma ba'id baini wa baina khataaya sampai habislah. Jadi tak salah untuk kita cuba satu-satu.
Para ulama sebut kenapa sunnah mutanawwi'ah ini. Sunnah mutanawwi'ah maksudnya adalah sunnah yang boleh dipelbagaikan, ada kerana untuk mengelakkan satu orang itu bosan dalam beribadah. Asyik bacaan sama saja kan. Sunnah mutanawwi'ah apa maksudnya? Sunnah yang boleh dipelbagaikan. Yang dipelbagaikan. Mutanawwi'ah. Macam lafaz doa istiftah ataupun iftitah kita panggil. Ada 12 riwayat ke semua sekali. Itu bagus juga kalau ada pengajian kitab sini, mana-mana lecturer boleh bentang. Ya kita pun ya. Ayat akhir apa ni kita punya bacaan rukuk tu ada tambahan-tambahan kita baru tahu kan. Ya, betul. Itu memang dah lama tapi tak ditonjolkan, diberitahu. Ya, tak dibagi tahu. Kita faham sebab bila cikgu mengajar kat sekolah, yalah, saya selalu pesan kat student saya yang kat sekolah. Saya kata kalaulah kamu mesti mengaji bab agama, saya mengajar syariah, mesti mengaji agama ni betul-betul. Sebab kalaulah kamu tak bercadang untuk sambung dalam bidang agama, nescaya ini merupakan tahun terakhir kamu mengaji secara rasmi bab agama. Lepas tu terpulang kepada student, lepas daripada sekolah, itu mencari. Jadi, ya, kita faham cikgu kat sekolah cuma mengajarkan satu supaya pelajar tak keliru. Kadang-kadang satu tu pun dia susah nak hafal. Jadi satu itulah yang melekat sampai hari ni kat kita. Dia kita panggil sebagai sunnah mutanawwi'ah. Jadi kembali semula kepada witir, dia boleh dibuat dengan dua cara. Ada witir 7 rakaat, ada witir 9 rakaat, ada witir 11 rakaat. Bahkan qiyam Imam Malik rahimahullah ta'ala sampai 40 rakaat untuk tarawih dia. Kita sini ada 23 kan, itu pun dah ketal lutut. Imam Malik buat 40. Baik, sampai situ. Nawafil muakkadah. Solat sunat yang muakkad. Solat sunat malam, tahajud lah kita panggil. Duha, sebagai riwayat sebut 12 dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, dia kata Khalil ataupun teman baik aku berpesan untuk aku tidak tinggalkan solat duha sebanyak 4 rakaat. Solat duha ni ialah bagi orang bekerja dia sebenarnya sangat tak tahulah, ini pengalaman peribadi saya sendiri kan. Kadang pukul 9 itu penat ngajar, pukul 10 penat ngajar, cuba break kejap, solat 2 rakaat. Dia punya perasaan tu lepas kita solat tu dia lain sikit. Cuba. Kita ada solat subuh, tapi bila kita penat bekerja tu, kita break kejap pukul 10 tu, kita pergi solat. Perasaannya tu jadi lain. Sungguh. Jadi cubalah. Itu pesan Nabi SAW sampai Abu Hurairah kata apa? Aku punya kekasih pesan aku untuk tak tinggal solat duha 4 rakaat. Kemudian kita ada tarawih. Semua tahulah tarawih. Kita skip ke muka surat 19. Kalau ada soalan boleh angkat tangan saja, tak ada masalah untuk tadakhul ataupun mencelah. Okay. Sebenarnya adalah iya, penamaan itu kita yang beri nama. Penamaan tarawih dia yang direkodkan di antara yang mula-mula sekali menamakan tarawih itu sendiri adalah Al-Imam Al-Bukhari. Manakala hajat pula, tahajat, saya nak bagi tahulah penamaan-penamaan itu. Sebenarnya dia datang kemudian. Solat hajat pula dalam hadis riwayat Bukhari juga, riwayat Uthman. Nabi kata siapa yang mempunyai hajat kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia pergi solat 2 rakaat. Jadi kita fahami itu, penamaan-penamaan itu kita yang beri nama. Tapi semua sahaja pada solat pada waktu malam itu kita panggil sebagai qiyamul lail. Cuma ada beza tentang tahajud. Tahajud dia daripada perkataan jahadah. Dia memerlukan kekuatan untuk bangkit. Oleh sebab itu para ulama mentakrifkan tahajud adalah solat yang dilakukan setelah bangkit daripada tidur. Sebab dia memerlukan mujahadah untuk bangkit. Apakah orang yang tak boleh tidur malam, insomnia, tak boleh solat tahajud? Jawapannya adalah tak boleh. Tapi taklah dipanggil secara spesifik tahajud. Kita panggil sebagai qiyamul lail. Cuma penamaan tahajud itu yang afdalnya lah. Abu Bakar pilih untuk solat di awal waktu.
Umar pula dengan kekuatan izzah dia, dia pilih solat di penghujung waktu. Mana satu yang the best? Yang the bestnya adalah solat di penghujung waktu malam. Kerana dalam riwayat yang sahih itu, Allah Ta'ala turun ke langit bumi dan kata, siapa yang nak minta kepada aku akan berikan, siapa yang nak minta maaf, aku akan tunaikan. Jadi penamaan tu ya, kalau jawapannya adalah ya, merangkum semua. Syurut as-salah, muka surat 19. Sempat, insyaAllah sempat. Satu, at-taharatu minal hadath wan najas. Syarat solat ini, bila ia ada, solatnya sah. Bila ia tak ada, solatnya batal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat sendiri boleh hukum secara umumnya lah, sah itu solat ataupun tidak. Solat itu sah ataupun tidak. Satu, suci daripada hadath dan juga najis. Kalau nak diperincikan, banyak lagi perinciannya. Baju kena bersih, kita itu telah pun berwuduk, tidak berhadath besar. Kemudian sitrul aurah, menutup aurat. Kemudian al-wuquf ala makanin tahirin, berdiri di tempat yang tahir. Makan tempat tahir, suci. Jadi kena tengok dulu. Ini juga benda yang boleh menghilangkan khusyuk. Kadang-kadang solat dekat masjid itu kan ada tai cicak gitu, kita pun tengok sujudnya pun kalih gitu kan, rapat ke kanan, rapat ke kiri. Ya, itu pengalaman lah. Kita tengok dulu tempat tu. Kemudian al-ilm bidukhulil waqt, tahu masuk waktu. Al-ilm, tahu, mempunyai ilmu, bidukhulil waqt, masuk waktu solat. Dan yang terakhir, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Saya tak perincikan ke semua sekali. Ada soalan tentang bab ni, syarat? Tak ada? Silakan. Okey. Jawapannya adalah boleh. Boleh, tak ada masalah. Baik, dah 1 jam, kita take 5 boleh? Okey. Saya biasa macam tu lah, kalau 1 jam lecture gitu, lepas 1 jam saya akan rehat 5 minit. Untuk saya dan juga untuk yang mendengar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bolehlah minum ataupun nak pergi ke bilik air.
bilang daripada dia bilang based on this tadi ni, dia based on there are based on thought I might thought. Sebenarnya kita asal usul dekat mana obat tu kita asal lah. Asal usul tu tapi ada orang yang kata isu berarti isu Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ni slide tak masuk lagi kan? Itulah. Jadi macam mana? Sekat ni okey. Saya sebutkan 2-3 kepelbagaian. Saya teringat ada satu kata-kata hikmah. Masa mengaji mata Nabi Syuja' ni lah. Guru yang mengajar saya tu sebut. Ya bukan mata Nabi Syuja'. Masa mengajar Syama'il Muhammadiyah. Dia satu kata hikmah yang saya ingat sampai sekarang. Katanya, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu, wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Lebih kurang sama ni maknanya kan. Bunyinya macam sama. Maknanya apa? Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang ilmunya banyak, dia makin kurang untuk nak berdebat, dan juga makin kurang untuk nak bergaduh. Sebab apa? Satu, bila orang yang ada ilmu ni, dia akan makin lama makin tawaduk. Yang kedua, orang yang ada ilmu, dia akan tahu kepelbagaian pendapat. Dan ada pendapat yang boleh diraikan, macam saya sebut tadi kan, sunnah mutanawiyah. Ada pendapat yang kita kena bertegas. Kalau nak bergaduh pun, dia punya bergaduh tu sikit. Itu sebab hikmah tu sebut, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Tetapi ada orang yang ilmunya sikit tapi kuat nak berdebat. Macam orang baru belajar silat kan, semua benda nak diterajamnya, semua benda nak disilatnya. Jadi kata-kata hikmah tu sebut man qalla ilmuhu kathura inkaruhu. Siapa yang ilmunya tak banyak, makin banyaklah dia berdebat. Sebab dia tahu itu saja. Itu jadi dia tak boleh nak twist mana-mana, dia kena pertahankan apa yang dia tahu. Jadi mudah-mudahan pada hari ini kita datang dengan kepelbagaian yang ada. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan sebelum saya mula? Tak ada. Baik, kita masuk ke muka surat 20. Boleh ke ni Ustaz Luqman? Baca tajuk je. Ni dah tak sempat nak syarah. Saya ada 2 slide lagi yang pun tak mula. Arkanus solat. Arkan adalah sesuatu yang apabila ia tak ada, rukun, kita panggilkan rukun. Sesuatu yang apabila ia tak ada, maka hukum langsung tak ada. Contoh popular yang saya selalu bagi dekat student saya, nak bagi faham bab rukun syarat ni kan, saya akan bagi tentang rukun kahwin. Semua dah bernikah kat sini? Ada yang belum? Semua dah nikah dah? Belum lagi. Saya pun belum juga. Okey, baik. Rukun solat. Rukun solat pula. Rukun nikah. Ada berapa semua? Ini budak-budak menghafal, suka. Rukun nikah ada berapa? Ada 5 kan, budak-budak selalu sebut. Terhimpun dalam perkataan siswa. Ingat je perkataan siswa. Siswa. Apa S pertama?
Suami. Kedua, isteri. S. Weh, hafal semua ni. Ini mutanawiyah betul, makan. Wali, kemudian akad. Katalah saya nak kahwin, suami kan, tapi isterinya tak ada, boleh tak perform nikah tu? Jadi hukum tu langsung totally tak ada. Syarat ni pula dia perform, tapi bila benda tu tak ada ataupun ada, dia boleh kita hukum sebagai sah ataupun tidak. Ataupun ada sebahagian tempat yang kita boleh cover. Contohnya macam tertinggal solat, tertinggal masa kita solat tu, tertinggal tahiyat awal, kita boleh cover dengan sujud sahwi. Ataupun kunut dalam mazhab Syafi'i yang ni juga ada khilaf perlu sujud sahwi ataupun tidak, ya, cover dengan sujud sahwi. Jadi itu. Jadi rukun ni, bila benda ni tak ada ni, ini yang saya nak beritahu tadi tuan-tuan perempuan, muslimat sekalian, muslimat boleh hukum solat muslimat. Jadi tak perlu nak SMS ataupun WhatsApp kat ustaz, sah ataupun tidak. Yang pertama, arkanus solat, muka surat 20. Al-qiyam, berdiri saja tu bukanlah rukun, tetapi dia mesti takbiratul ihram. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, dia kena disebutkan Allahu Akbar. La tasihhu as-salatu illa bin nutq. Seperti mana yang Nawawi sebut, tidak sah solat melainkan an-nutq. An-nutq maksudnya kena sebut. Inilah takbiratul ihram, kena sebut Allahu Akbar. Saya ada satu slide tentang mengetap bibir ini, nanti kejap kita akan masuk insya-Allah. Kemudian rukuk. Rukuk mesti ada tamakninah. Inilah yang berlaku kepada tadi tu Khalad Ibn Rafi' yang solat laju tak ada tamakninah. Saya akan sebutkan juga tamakninah tu apa dia, macam mana nak perform tamakninah. Kemudian ar-rafu lil i'tidal, bangkit untuk apa kita panggil i'tidal, Melayu juga sebut i'tidal. Jadi kita ada berapa dah? Qiyam, takbir, rukuk, tamakninah, kemudian i'tidal. Ini semua tahu ni. Sujud. Kemudian kolom yang 1, 2, 3, 4. Yang kelima, al-julus baina as-sajdatain, duduk di antara dua sujud, masya-Allah. Kemudian al-julusul akhir, tahiyat akhir. Kemudian baru taslimatul ula. Taslimatul ula adalah salam yang pertama. Ada soalan? Apa itu salam pertama? Salam pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi, yang kita paling ke sebelah kanan sekali. Maka bila kita paling sekali, itu telah pun tahlil. Tahlil maksudnya telah pun halal perbuatan yang diharamkan semasa solat, boleh makan lah. Salam ada berapa sunnah? Seperti mana yang para ulama sebutkan, salam ini sunnah mutanawwi'ahnya ada 4. Jadi kalau ada salah seorang yang buat ini, jangan kita kata engkau buat ni salah. Tak mungkin dipakai salah satu yang disebutkan oleh para ulama. Baik, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, 1. Ada salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Beza kan? Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Dan yang keempat, Assalamualaikum. Pernah tengok tak kat Masjidil Haram, imam buat salah satu berempat ni? Tengok kat TV, bukan ambil kat situ. Ya, ada 4 ke semua sekali. Itu sebab rukun seperti mana yang dalam mazhab kita sebutkan ini, matan Abi Syuja'. Yang pertama itu rukun. Yang kedua tu ada 4, bolehlah buat 4 kat rumah nanti. Cuma kalau jadi imam tu dia kena berhati-hati sikit lah, dia kena terang. Sebab kalau kat UAE tu, kalau ada di antara qiraat yang paling, sebahagian tak setuju qiraat itu, seperti mana At-Tabari sebutkan, dia kata ganjil adalah qiraat Hamzah. Qiraat Hamzah. Pernah dengar qiraat Hamzah? Fatihah. Dia kata kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim kan, dia baca ihdinas siratal mustaqim dengan zai. Jadi kalau ada orang kampung kat Sungai Pusu ke mana-mana pergi kan, imam ni sesat, dia kata. Bukan sesat, dia baca qiraat Hamzah. Jadi setiap kali ada 2-3 imam yang popular dekat UAE tu yang suka sangat baca qiraat Hamzah, dia akan beritahu imam sebentar lagi akan baca qiraat Hamzah.
Jadi orang tu tahu, oh, okay. Jadi untuk mengelakkan fitnah, bagi tahu dulu, sampaikan, saya akan buat seperti ini untuk di permulaan sekurang-kurangnya. Okey, ada soalan? Tomak Nina nanti ada dalam slide. Kesalahan. Kenapa tak termasuk kat situ julus ataupun tahiyat awal? Katalah kalau muslim-muslimat, baik, perkara ni yang rukun ni kalau tak ada satu, maksudnya solat kita tu tak ada langsung. Kena buat semula. Banding dengan syarat tadi tu, ada sebahagian yang kita boleh cover dengan sujud sahwi seperti mana yang saya sebutkanlah. Tapi kalau tengok kat sini, rukun solat tu tak termasuk sekali dengan tahiyat awal. Tahiyat akhir ya. Sebab Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim pernah terlepas pernah terlepas tahiyat awal. Kemudian sahabat memberikan teguran, subhanallah. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat tersebut, tengah solat, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya untuk bangkit. Boleh faham Itu sebab yang jadi imam dia kena faqih, dia kena ada tahu hukum hakam. Disebabkan itu Syekh Muhammad Al-Mukhtar Shankiti dalam Zadul Mustaqni' bagi tahu kalau dah terlajak gitu apa yang imam perlu buat. Ada beberapa cara. Ada 4 sebenarnya, tapi saya tak sebutlah semua. Saya pecahkan kepada 2. Katalah imam itu tak sempat lagi nak bangkit, dia kan kadang-kadang dia terlupa, lepas tu dia balik semula kepada tempat dia kan, maka dia tak perlu teruskan dengan qiyam. Dia kena stay kat situ. Dia boleh, katalah tak sempat nak bangkit penuh, dia punya tulang belulang tu tak sempat tegak, dia boleh duduk balik. Tapi kalau dia dah tegak gitu, imam tegak, maka makmum kena follow. Yang kes Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah pun berdiri tegak. Dan sahabat sebut subhanallah, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya untuk bangkit. Berdasarkan riwayat ini, itu yang jadi tahiyat pertama, bukan rukun. Kalau rukun, Nabi akan ulang balik semula solatnya. Itulah kes kenapa sebenarnya apa yang diperincikan kolom-kolom kan, muslim-muslimat, tuan-tuan puan-puan tengok kolom-kolom tu je, dia sebenarnya banyak lagi huraian dia, tapi itulah nak ringkas. Kemudian muka surat 21 adalah hayatus solah. Hayat solah. Hayat adalah pergerakan ataupun tata cara solat. Muka surat 22. Ini adalah kesemua kolom-kolom tentang pergerakan-pergerakan, bentuk-bentuk, tata cara pelaksanaan solat. Saya tak baca, tapi kalau ada yang bertanya saya jawab. Dia tak sempat sebab saya menghitung jam tu kan, ada 45 minit. Saya nak masuk slide kita yang kedua tentang kesalahan orang yang bersolat. Baik, saya mulakan dengan Ibrahim An-Nakhai punya perkataan. Kita berguru dengan banyak orang kan. Ada sebahagian guru tu tak betul pun dia punya sekarang hidup balik ajaran Ayah Pin. Dan ajaran Ayah Pin tu pula bukan alang-alang dia punya pengikut, golongan profesional. Jadi kalau kita nak berguru, kita nak jadikan sahib teman rapat, kita kena tengok macam mana dia solat. Perkataan Ibrahim An-Nakhai kata apa? Kanu idza atau ar-rajula liyakhudhu anhu. Dia kata sahabat ini ataupun orang-orang soleh ini, mereka itu kalau mereka nak ambil ilmu daripada seorang lelaki, liyakhudhu anhu maksudnya mengambil ilmu seorang lelaki, nazaru ila salatihi. Dia akan tengok dulu kepada solatnya. Nak jadi cari suami bagi yang tak berkahwin lagi kan, tengok macam mana dia solat. Ada tak dia kat masjid? Itu perfect lah tu. Kalau subuh dia jadi imam, dia jadi muazzin tu memang A+. Nak jadikan isteri, nak tengok isteri macam mana, tanya macam mana dia solat. Lebih-lebih lagi
berguru. Tengok macam mana dia solat. Dia ni ada tak kat masjid? Ada sebahagian yang so-called penceramah tapi tak ada pula dia punya. Itu yang macam-macam kes kan yang kita nampak. PU lah, apalah. Kita pun tomahan kepada golongan-golongan agama. Tak semua macam itu. Mereka tu terbit daripada rancangan-rancangan popular yang mungkin tak mengalami satu-satu kan perbahasan, tarbiyah. Tiba-tiba terus naik popular macam itu. Sampai orang kata bukan pencetus ummah tapi pencetus masalah PM. Itu orang sebutlah, bukan saya. Selingan. Wa ila simmatihi, dan juga wa ila hayatihi. Tengok sikap ni macam mana kebiasaannya. Baik, ini yang penting. Kesalahan orang salat. Saya pecahkan kepada dua. Sebenarnya dia boleh masuk lagi kepada tiga. Bila saya fikir balik, dia mungkin tak sempat. Saya pecahkan kepada sebelum persediaan, maksudnya daripada nak berjalan ke masjid, sampai masjid, apa nak kena buat, sampailah semasa solat. Dia boleh juga selepas, tapi selepas itu dia tak terkait dengan solat sangat. Sebelum, perkara yang membabitkan persediaan hendak mengerjakan solat dan tidak terkait secara langsung dengan tata cara pelaksanaan. Persediaan. Yang kedua adalah semasa solat. Kesalahan yang lazim biasanya orang buat semasa solat. Baik, yang pertama, mengabaikan waktu yang afdal seperti mana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah sebaik-baik amalan? Di antara amalan tiga, dia sebenarnya banyak apa sebaik-baik amalan itu. Idkhalul surur, memasukkan kegembiraan kepada jiwa orang beriman juga afdal amal. Tapi dalam kes itu Nabi SAW sebut as-salatu ala waqtiha. Dalam sebahagian riwayat sebut as-salatu fi awwali waqtiha. Solat pada permulaan waktu. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu difardukan kepada orang mukmin kitaban, satu kefarduan mawquta yang terkait dengan waktunya. Jadi kebanyakan orang bila terlepas waktu solat yang afdal, dia pergi buat apa? Dia akan qada, itu yang the worst situation, ataupun dia solat tapi dalam keadaan tergesa-gesa, menghilangkan khusyuk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu ni ada dekat muka bumi kerana aku nak kamu sembah aku, ibadah kepada aku. Tak susah pun, 10 minit, 15 minit. Itu pun dia mendatangkan kebaikan untuk kita juga. Satu, melewat-lewatkan waktu solat merupakan bentuk pengabaian ibadah. Yang kedua, solat yang dikerjakan di akhir waktu antara punca menghilangkan khusyuk seseorang. Kalau kita nak tarbiyah kita punya keluarga, anak-anak, isteri ataupun suami ni bukan susah sikit lah kena panggil ustaz ceramah kat dia. Ya, sebab lelaki ada ego dia, perempuan pula ada ego dia tersendiri. Dia masing-masing lah. Perkara yang pertama yang kena diperbaiki adalah awalkan waktu solat. Awalkan waktu solat. Yang kedua, pakaian yang tidak bersesuaian. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum. Wahai anak-anak Adam, khudhu, ambillah, zinatakum, ambillah zina. Dalam bahasa Arab, zina ini bukan maksudnya pakaian, tetapi zina ni maksudnya adalah perhiasan. Perhiasan. Inda kulli masjidin, setiap kali kamu berada di masjid, maksudnya solat. Wa kulu washrabu, makan dan juga minumlah, wala tusrifu, dan juga jangan membazir. Innahu la yuhibbul musrifin, kerana Allah Subhanahu wa taala tak suka orang-orang yang musrif. Saya terang satu-satu kat sini. Sebenarnya ayat ini ada sebab nuzul dia, kenapa diturunkan. Pada zaman dahulu, orang yang menjaga sekitar Kaabah itu, Quraisy, kata siapa yang nak perform haji telah pun ada pada zaman Nabi Ibrahim, dia tak boleh bawa masuk pakaian yang luar daripada kawasan Mekah itu.
Jadi orang yang travel jauh, jalan kaki, habis bekalan makanan, mereka tak mampu untuk beli pakaian yang berada kat situ. Ya, kita syaratnya kalau nak tawaf, nak perform haji, kena pakai pakaian yang kami punya. Lalu apa yang orang-orang luar ini kasihannya buat, mereka datang daripada jauh nak perform ibadah, tapi orang kat situ tak bagi. Mereka bertelanjang untuk tawaf. Maka mereka akan tawaf dalam keadaan berbogel pada waktu malam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ya Bani Adam, kalau kamu nak perform ibadah, dalam kes ini adalah solat, khudhu zinatakum. Para ulama tafsir sebutkan khudhu zinatakum situ adalah pakaian, berdasarkan kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat itu. Jadi pakai pakaian yang terbaik. Qulu washrabu. Allah Ta'ala kata ibadah itu taklah susah mana. Kamu menikmati kehidupan dunia kamu, makan, minum. Tapi ada satu perkataan kat situ yang Allah Ta'ala sebut, wala tusrifu. Jangan, apa maksud tusrifu? Berlebih-lebihan. Beza dengan membazir. Makan sampai 200-300 kali makan, itu israf, bazir. Siapa yang nak menghilangkan ketenangan dalam rumah dia, maka silalah berlebih-lebihan. Kemudian, apa beza dengan membazir? Membazir adalah kita menginfakkan harta pada sesuatu yang langsung tak ada faedah. Contohnya rokok. Rokok difatwakan haram, dan baru-baru ini vape juga difatwakan haram. Membeli rokok hukumnya adalah mubazir, yang Allah Ta'ala pasangkan dengan syaitan. Israf, berlebih-lebihan, Allah Ta'ala kata jangan berlebih-lebihan makan dan juga minum. Mengenakan pakaian yang terbaik ketika beribadah membantu kita untuk khusyuk. Kemudian sebaik-baik pakaian di luar rumah adalah yang mudah untuk dibawa solat. Saya selalu bertanya kepada student, pakaian mereka di luar, ya, kalau pakaian kat sekolah itu seragam lah kan. Pakaian mereka bila mereka keluar daripada rumah, apakah pakaian itu boleh terus dibawa solat? Katalah sekarang ni masuk waktu, kita terus pergi solat. Boleh tak kita solat dengan pakaian kita? Kalau boleh, itu merupakan sebaik-baik pakaian yang berada kat luar rumah. Kalau dia memerlukan pakaian tambahan, dia kata itu tak cukup, ini tak cukup, ketahuilah bahawa dia keluar itu tidak menutup aurat. Sedangkan mudahnya solat itu tak perlu nak dipayah-payahkan, kena ada sejadah. Yalah, sekarang ni lain. Kalau ada okey, tapi kalau tak ada orang sampai memberat-beratkan benda tersebut, nak kena ada telekung, nak kena ada kain tambahan. Jadi kalau dia memerlukan kain-kain tambahan itu, maksudnya apa? Pakaian dia itu masih lagi tak menutup aurat. Sedangkan pakaian the best yang kita boleh keluar adalah bila Allahu Akbar, kita boleh terus solat. Sebab ini kadang alasan budak-budak gitu kan, pakaian tak bagus lah, apalah, pakai seluar pendek. Ya, pakai seluar panjang. Kalau nak pakai seluar pendek, pakailah kat rumah. Ini ada satu peristiwa yang menarik, cerita. Oh, dia pecah-pecah sikit, tak nampak. Nafi' ini merupakan maula kepada Ibnu Umar, antara maula yang dia sayang. Wa ana usalli fi thawbin wahid. Baik, ini ada satu pengajaran ni masing-masing. Tengok kalau siapa yang belajar bahasa Arab, dia tahu, dia kata aku solat. Nafi' ini guru kepada Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in an su'i hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nura wa nurullah la yuhda li'asi. Itu syair yang popular tentang Nafi' dengan Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia kata satu hari Nafi' solat pada satu pakaian. Jumpa tak perkataan tu? Fi thawbin wahid. Wa ana usalli, dan Ibnu Umar nampak aku. Thawb wahid ni macam mana maksud dia? Satu pakaian macam mana maksud dia? Dia pakai bawah aja. Ini dalam bahasa Arab kita panggil sebagai izar, pakaian bawah. Kalau dia ada kat tengah, kita panggil sebagai sirwal. Ini kita panggil sebagai pakaian atas, secara umum kita panggil sebagai ridak kan. Jadi sah tak solat kalau kita dalam mazhab Syafi'i? Sah lah kan, dia pun buat bagi pandangan dia, memang sah pun.
menutup aurat, pusat sampai ke lutut. Dia pakai macam tu je. Maksudnya tak ada apa? Belenging. Ya, berangin. Belenging. Gitulah. Istilah dia, saya tak pernah jumpa istilah tu. Belenging. Pakai itu je, kat bawah je. Sah. Kemudian Ibnu Umar tanya, "Alam akun uksika thawbaini?" Tuan dia Ibnu Umar, dia kata, "Bukan aku dah bagikan kau 2 baju. Apa salah kau pakai satu je?" Maksudnya dia pakai bawah, aku dah bagi kau yang bawah punya ada, seragam lengkap, atas pun ada. Qala qultu bala. Nafi' kata, "Ya, kau dah bagi aku 2 pakaian." Qala, dia kata, "Ara'aita law arsaltuka fi hajatin?" Dia kata, "Wahai Nafi', kalau apa pendapatmu kalau aku hantar engkau ke satu tempat untuk menunaikan hajat, akunta muntalikan fi thawbin wahid?" Kalau engkau pergi ke pasar, dalam sebagian riwayat sebut pasar ataupun sebagian riwayat sebut Madinah, apakah begini pakaian engkau keluar? Macam mak-mak gitu kan, mak-mak, ayah-ayah pakai apa? Kalau ayah-ayah kat kampung tu pakai ikan pelikat gitu kan. Kalau dia keluar, dia pakai macam tu tak? Pergi shopping. Kalau mak-mak apa pakai apa, baju kelawar gitu kan. Agak-agak kalau dia keluar tu, dia pakai tak baju kelawar tu. Jadi Ibnu Umar tanya kat Nafi', dia kata, "Engkau macam kalau kau keluar macam ni, macam ini ke kalau kau keluar? Engkau nak manusia tengok engkau macam tu?" Nafi' kata apa? "Lah." Dia kata, "Tak juga, aku segan juga kalau pakai macam ni keluar kan." Kemudian Ibnu Umar kata apa? "Fallahu ahaqqu an tazayyana," sebagian riwayat sebut an tuzayyana lahu. Allah lebih berhak untuk engkau berhias. Rezeki engkau ni datang daripada siapa? Allah. Kenapa engkau tak gunakan untuk Allah? Thumma qala, ini tambahan, maklumat tambahan. Dia kata, kerana aku mendengar Nabi SAW sebut, "Idza lam yakun li ahadikum illa thawbun wahid," sebenarnya hukumnya adalah makruh, tak haram. Sebab Jabir bin Abdullah pernah solat dengan satu pakaian. Kalaulah benda tu betul-betul distrik haram, nescaya Nabi tak akan membenarkan Jabir bin Abdullah untuk pakai pakaian bawah saja. Jadi ini menunjukkan solat sah tapi tak disukai. Nabi kata, "Janganlah kamu pakai satu pakaian untuk solat. Kalau ada pun, falyashuddu bihi haqwahu." Maka hendaklah dia ikat bahagian tepi ni. Haqwah ni maksudnya bahagian tepi ni. Apa tu yang berkemban. Maksudnya tutup sampai bahagian dada. Wala yashtamil bi istimal yahud. Dia kata jangan kamu pakai macam pakaian Yahudi. Istimal Yahud. Pernah tengok tak para ulama syarah tentang istimal Yahud ni? Pernah tengok tak orang pakai baju kemudian kat sini tu dia berlubang. Tutup bahu dia pakai baju, bahu tutup, berpakaian, depan ada, belakang ada, tapi kat sini berlubang. Zumba. Yang macam orang pakai singlet kan dia tutup, tapi sini terbuka gitu. Ya, Nabi kita jangan pakai macam itu. Itu Yahudi punya passion. Kalau kamu ada satu pakaian je, tarik sikit. Ini yang lelaki lah. Tarik sikit kain tu sampai macam ni. Macam ala-ala filem Piramli tu kan. Gitu. Kalau satu je. Tapi saya yakin dan percaya muslim-muslimat yang bekerja ni ada lebih daripada satu pakaian. Bahkan almari tu tolak pun tak muat ni pakaian tu. Tak terkeluar dah. Jadi pilihlah pakaian yang terbaik. Baik, sutra. Sutra ni tahu? Ke saya skip terus? Sutra? Sutra adalah meletakkan sesuatu di hadapan untuk mengelakkan orang lalu lalang. Hukum sutra ni ada dua saja, sunat dan juga wajib. Sutra adalah penghalang yang diletakkan di hadapan orang yang solat, sama ada sebagai imam ataupun solat secara bersendirian. Kalau dia imam, dia kena pakai sutra. Kalau dia makmum, dia tak perlukan sutra. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas lalu dekat Mina dan tak ada seorang sahabat pun yang halang Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bahawa sutrah imam telah pun mewakili sutrah makmum.
Nabi SAW sebut, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Kalau kamu solat, hendaklah kamu solat pergi menghadap sutrah dan rapat dengan sutrah. Berapa ramai orang solat di masjid tidak mengenakan sutrah, akhirnya menyusahkan semua orang. Sebab Nabi ancam untuk orang yang lalu di hadapan orang yang tengah solat, Nabi tak bagi lalu. Hukum mengenakan sutrah adalah sunat ataupun wajib. Berapakah kadar panjang sutrah? Muslim-muslimat pakai sutrah tak? Pakai sutrah. Botol boleh tak jadi sutrah? Boleh. Berapa kadar sutrah itu nak letak kat depan? Boleh tak garisan dijadikan sutrah? Boleh. Ada dalam hadis riwayat Abu Dawud, tetapi hadis itu ada kritikan. Ulama-ulama hadis kata hadis itu dhaif. Maka yang lebih afsahnya adalah mithlu muakhiratir rahil, seperti tinggi pelana unta ataupun pelana kenderaan. Pernah tengok tak kalau kita naik unta ataupun kuda, kita tak naik, kita punya punggung tu tak bercantum dengan belakang unta ataupun kuda. Kalau tak sakit, dia akan ada pelana tu kan. Jadi pelana tu kita ada tempat sandar. Jadi berdasarkan hadis tu muakhiratul rahil, sekurang-kurangnya sutrah itu mestilah sejengkal. Letak sejengkal, maka orang boleh lalu lalang depan kita. Jadi kalau tak ada sutra tu, sutra sini kan, tak ada sutra tu, maksudnya sepanjang-panjang depan dia nak pindah pula. Itu khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata dengan kadar dia punya sajadah, ada yang kata sejauh berapa meter, dan yang paling jauh yang saya pernah jumpa, kaul kata kadarnya adalah bila kita ambil batu dan kita lontar. Jauh. Maksudnya kat situ lah kita pusing. Ala kulli hal, jangan lalu. Apa jadi? Abu Juhaim radhiyallahu anhu berkata, "Law ya'lamul mar," kalaulah orang yang lalu baina yadayil musalli, kalaulah orang yang nak lalu depan orang solat tu, madza alaihi, apa yang Allah Ta'ala akan hukum dia? Ini ancaman. Lakana ayyakifa 40 khaira. Dia kata untuk dia stop kat situ selama 40 lebih baik. 40 apa? Ada tak Nabi bagi tahu situ? Dia kena berhenti berapa lama? 40 je Nabi sebut. 40 hari, 40 saat. Maksudnya mutlak, umum. Jangan lalu. Khairan lahu min ayyamurra baina yaday. Lebih baik dia stay kat situ, tunggu selama 40 daripada dia lalu. Ini untuk orang yang tak sengaja meniadakan sutrah. Tapi kalau orang tu memang sendiri tak ambil sutrah, maka hukumnya berbeza. Kita boleh lalu dan berikan pengajaran kat dia. Tapi katalah kita tengah solat berjemaah, kan kadang-kadang kat depan tu dah bangkit, jadi kita ada yang masbuk tu, dia tengah solat, maka itu sebaiknya kita tunggu. Dan benda tu pun tak lama pun, sebab dia tak sengaja untuk meninggalkan sutrah. Tapi kalau dia masuk tahiyatul masjid, tiba-tiba dia solat, ada sebahagian makhluk Allah Ta'ala ni, kita pun tak tahu macam mana dia punya fikiran, dia solat dekat pintu masjid. Ngang-ngang pintu ini, nak apa ni kan, nak riak ke apa? Pernah jumpa? Ada. Pintu masjid tu dia kat solat kat situ. Takkan nak tunggu, maka boleh lalu. Sebab dia sendiri mengabaikan sutrah untuk dirinya. Kalau kes yang macam tu kan, kita ambil sutrah dia tak depan dia boleh. Kita lalu. Itu lebih afdal. Tapi kebanyakan kes kita tak sempat biasa. Baik. Idza shalla ahadukum, sutrah sekali lagi. Ini banyaklah orang yang tak buat kan. Itu sebab saya sengaja masukkan slide ini kepada untuk slot ini. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, jika salah seorang daripada kamu mengerjakan solat menghadap sesuatu yang menghalangnya daripada manusia, lalu ada seorang yang ingin lalu di hadapannya, hendaklah dia menghalangnya.
Jika dia berdegil, hendaklah engkau tetap melawannya kerana dia adalah syaitan. Nabi gunakan perkataan fal yuqatil. Ada sebagian orang tersalah baca qatala dalam bahasa Arab bunuh. Dia kata siapa yang lalu depan dia boleh dibunuh. Tak, fal yuqatil itu ada perbezaan wazan. Maksudnya halang gitu. Kalau ada orang lalu depan kita solat, kita halang. Ada orang pula bila kita buat macam tu, dia pergi apa? Dia pergi salam. Saya pernah jumpa sekali. Dia, kenapa ni salam? Ya. Jadi kena halang. Tapi kalau macam ni tak mengganggu macam khusyuk solat ke? Mengganggu? Pergerakan kita dah banyak pergerakan. Itu sekali aja, satu. Perasan atau tidak, ada sebahagian solat jemaah didirikan, imam akan sebut something. Dia kata qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada yang baca Fatihah. Baik. Seperti mana yang Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi sebut. Katanya, tidak ada sebarang riwayat yang sabit daripada Nabi SAW menyebutkan isti'adzah ataupun something sebelum mengangkat takbir. Ada orang kata, saya baca qul a'udzu birabbin nas ni untuk melindungi daripada syaitan. Jawapannya adalah tidak ada sebarang riwayat sebut seperti itu. Kalaulah benda tersebut baik, nescaya Nabi juga akan buat dan juga sahabat akan buat. Jadi sunnahnya seperti mana yang disebutkan dalam Fiqhul Manhaji, Fiqhul Manhaji ala mazhab Syafi'i. Dia kata sunnahnya tak lebih meluruskan saf. Lagi apa sunnahnya? Meluruskan saf. Apa sunnah lagi sebelum ni? Merapatkan saf, meletakkan sutrah. Itu sunnah-sunnah yang dibuat sebelum kita takbiratul ihram. Ia boleh mengganggu dan seolah-olah termasuk dalam solat sunnah. Ada imam kadang-kadang baca gitu kan, a'udzu birabbin nas, malikin nas. Budak-budak fikir yang mungkin tak belajar, dia kata, oh ini sunnah ni yang Nabi buat. Sedangkan benda itu tidaklah termasuk sunnah. Okay. Ada soalan? Kalau kita buat, adakah menjadi kesalahan ataupun dia tidaklah membatalkan solat, tapi dia menyanggahi sunnah Rasul. Itu je kita boleh sebut. Dia menyanggahi sunnah Rasul. Apakah benda itu haram? Tidak juga haram secara mutlak ataupun secara zatnya, kalau a'udzu birabbin nas. Tapi bila dibuat secara kebiasaan, maka seolah-olah orang akan menganggap itu merupakan sebahagian sunnah daripada solat. Sebaiknya adalah ditinggalkan. termasuk kita istighfar sekali? Kalau kita Termasuk sekali. Tak perlu buat. Tak perlu buat. Perlu ditinggalkan sepatutnya. Setakat ni ada soalan? Okey. Ialah ini cuma ulang kaji saja. Baik. Masa solat. Perlu tak kita menggerakkan bibir? Ada tak orang solat Allahu Akbar, kemudian dia, kita pun tanya, dah baca Fatihah belum? Dia kata, ya dah baca. Saya baca dalam hati. Hati dia boleh membaca gitu. Tak. Itu tidak dianggap membaca. Membaca, saya dah huraikan kat sini. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat orang yang tidak membaca Fatihah. Ini maksudnya tidak sah, bukan tidak sempurna. Seseorang yang bersembahyang perlu membaca Al-Fatihah ketika solat. Tidak memadai hanya dibaca dalam hati tanpa menggerakkan bibir mulut. Macam mana sahabat tahu yang Nabi baca something masa solat sirriyah? Macam mana Nabi tahu? Macam mana sahabat tahu Nabi baca something? Kan kita jadi imam gitu, takkan kita nak tengok mulut Nabi bergerak? Macam mana sahabat tahu Nabi baca something masa solat sirriyah, Zuhur dan juga Asar? Janggut Nabi SAW. Sebut janggut Nabi tebal gitu. Jadi kadang-kadang kita tengok gitu kan, ada bergerak-gerak gitu, bergerak-gerak. Jadi Nabi menggerak-gerakkan bibirnya. Jadi kalau
Sami Allahu liman hamidah, itu tak dipanggil sebagai membaca. Akan tetapi ada sebagian orang baca Al-Fatihah terlalu nyaring. Ada pula masalah lain. Betul, dalam ini khilaf dalam mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, dia membaca sekurang-kurangnya mendengar perkataan sendiri. Tapi ada orang baca sampai satu saf dengar dia punya bacaan. Akan tetapi ada sebagian orang baca Fatihah terlalu nyaring sehingga mengganggu makmum lain ketika berjemaah. Lalu lebih teruk daripada itu, kalau ada yang terkena penyakit was-was, makhraj Quran. Dia baru balik daripada kelas tajwid, dia punya kha tu, bismillah. Kita kat sebelah tu pun, ini nak solat ke, nak baca Quran ni, nak taranum. Dia was-was. Jadi itu satu benda yang berbahaya. Kita kata tidak sepatutnya diketapkan bibir ketika membaca wirid ataupun Quran dalam solat. Juga tak terlalu nyaring sampai dia terganggu, orang lain pun terganggu. Ulama berbeza pendapat apakah perlu atau tidak membunyikan suara ketika membaca Al-Fatihah dalam solat. Sekurang-kurangnya suara yang boleh dengari oleh diri sendiri. Jumhur ulama mewajibkan keluarnya suara sedikit, sekurang-kurangnya yang dapat didengari oleh diri sendiri. Mereka berhujah tidak dipanggil berkata, melainkan ia mestilah disusuli dengan suara, dan martabat yang paling rendah adalah didengari oleh diri sendiri. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, Hanbali dan juga Hanafi. Jumhur kata kena ada suara sikit. Apa iklan popular yang suara bisik-bisik tu? Kalau orang guna suara Yusuf Tayyub masa baca Fatihah tu, agak-agak kita kat sebelah terganggu tak? Yusuf Tayyub. Terganggu tak? Terganggu. Ada pendapat lain. Al-Mawardi sebut, Ibn Taymiyah sebut, memilih pandangan tidak perlu disusuli dengan suara, cukup dengan menggerakkan bibir untuk membaca. Pendapat ini juga adalah yang dipilih oleh mazhab Maliki. Jadi buatlah dengan cara yang kita tak mendatangkan was-was dan juga tidak mengganggu orang di sebelah. Ini kita skip. Ada soalan sekat ni? Tak ada? Okey. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibayhi wa qabla an yarka'a wa idza rafa'a min ar-ruku' wa la yarfa'uhuma baina as-sajdatain. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku nampak dia iftataha as-salat rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibayhi. Macam mana masing-masing angkat tangan? Dalam riwayat Ibnu Umar ini, Ibnu Umar ada banyak riwayat tentang angkat tangan. Tetapi berdasarkan ini dia kata hatta yuhadhiya mankibayhi. Mankibai adalah separas bahu. Allahu Akbar. Dalam riwayat furu' udhunai, separas telinga. Tapi dalam mazhab Syafi'i, separas mana? Okay. Itu juga menjadi perbahasan furu' udhunai. Apakah yang apa? Yang disyarahkan oleh para ulama hadis itu adalah seperti itu. Maka Imam Syafi'i menggabungkan di antara dua riwayat. Tidak diparas bahu, tidak diparas telinga. Jadi dia tengah-tengah gitulah. Allahu Akbar. Hadwa mankibai. Ada sebahagian pula kata tak boleh gabung. Dia pilih dua. Paras bahu, Allahu Akbar, ataupun paras telinga, Allahu Akbar, gitu. Sunnah mengangkat tangan separas bahu berdasarkan riwayat ini. Ada riwayat lain. Terdapat riwayat dari sahabat seperti Umar bin Khattab, Umar Ibn Umar sendiri dan juga Ali radhiyallahu hanya mengangkat tangan pada permulaan solat sahaja. Dia sekali Allahu Akbar, sesekali okey.
Kalau kita tadi kan sunnah mutanawwi'ah tu, kita Allahu Akbar lepas tu kita tak angkat. Tapi kebiasaannya adalah diangkat pada setiap kali pergerakan perpindahan rukun. Okey. Saya rasa saya stop kat slide sini. Mungkin dalam ruang 10 minit itu kita buka untuk soal jawab. Kertas boleh, direct pun boleh. Ini tidak tamakninah. Ada 3 slide lagi, mungkin kita akan sambung selepas Zuhur insya-Allah. Tidak ada tamakninah. Ini yang tadi kita sebutkan. Takrif tamakninah dari segi bahasa adalah tenang, itminan. Dari segi syarak, ia dapat diambil daripada hadis. Baik, kita nak berhenti takat mana? Para ulama menggunakan hadis ini untuk mentakrifkan tamakninah. Katanya hatta ya'uda kullu faqar makanahu, sehingga tulang belulang kembali ke tempat asalnya. Macam mana nak buat? Kalau kita qiyam, kita tamakninah, Allahu Akbar, jadi masa qiyam tu kita punya tulang tegak begitu. Kalau kita rukuk, tamakninah macam mana? Kita punya tulang seperti itu kan, dan kita dah bengkok gitu. Ada sebagian orang yang tak ada tamakninah, seperti mana hadis tadi itulah. Hadis yang saya sebutkan itu para ulama letakkan gelarannya al-musi'u fi salatihi. Ya, mencuri termasuk. Maksudnya bila dia rukuk, Allahu Akbar, dia tak sempat lagi stay macam itu, dia punya tulang belulang kembali, dia terus bangkit. Allahu Akbar. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ada orang solat 60 tahun solatnya tak diterima pun. Jadi dia kejap macam tu, kejap terus turun, naik balik. Nabi umpamakan apa? Umpama patukan, patukan tu. Tamakninah terpakai dalam semua pergerakan solat. Bagaimana mengembalikan kedudukan asal tulang belulang macam tadi tu? Kita kena stay. Sebenarnya kalau kita baca wirid dalam solat itu dalam keadaan tenang, subhanallah, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, ataupun subhana rabbil azim wa bihamdi, cukup untuk kita tamakninah. Tapi ada orang baca terlalu laju kan, tidak dalam keadaan tenang, dia bangkit itu terus bangkit, sujud, bangkit balik semula. Mengapa perlu tamakninah? Seperti mana yang kita sebutkan tadi, solat itu tidak sempurna dan juga tidak sah. Baik, jadi saya stop kat sini. Ada lebih kurang ruang 10 minit. Saya buka kepada perbahasan, pertanyaan mungkin, ataupun ada komentar. Wajib ke diri tegak? Maksudnya kalau yang lihat tak ada masalah lah. Tapi kalau yang betul memang macam orang tua dia tak boleh diri tu, macam mana keadaan? Jawapannya adalah ya. Dia al-qiyam ma'al qudrah. Sebagian yang mensyarahkan apa ni, mata Nabi Syuja' ni kata al-qiyam ma'al qudrah, berdiri dengan kemampuan. Kalau tak mampu, maka boleh duduk, seperti mana hadis Imran bin Husain. Imran bin Husain, dia ada sakit buasir. Buasir tahu kan, sakit buasir yang usus besar tu keluar melalui itulah belakang tu. Dia ada sakit buasir. Jadi Nabi SAW kata apa? Solat secara duduk. Kalau tak mampu, mengiring. Maksudnya solat dalam keadaan kemampuan dia. Cumanya dalam riwayat lain, Nabi SAW sebut pahala orang yang solat duduk adalah separuh daripada orang yang solat dalam keadaan qiyam. Wallahu a'lam. Katalah kita, soalan tambahan mungkin kalau nak dipelbagaikan soalan tu, katalah kita tengah solat, tiba-tiba dalam solat tahajud kita penat, kita lutut pun ketar gitu kan, menggigil, mungkin sebab pagi tu kita banyak buat benda, boleh tak kita duduk? Jawapannya adalah itu juga merupakan perbuatan Nabi SAW. Nabi, kalau Nabi solat permulaannya dalam keadaan berdiri, tiba-tiba Nabi tak ada kekuatan nak teruskan, letih dan sebagainya, Nabi akan duduk, tetapi Nabi akan tutup solat tersebut dalam keadaan berdiri. Maksudnya dah duduk, penat, baca Quran lama,
Nabi akan bangkit, kemudian solat sempurna macam orang berdiri. Kalau Nabi SAW bermula dengan keadaan duduk, tiba-tiba Nabi diberikan Allah Ta'ala kekuatan, Nabi akan berdiri. Asalnya duduk gitu kan. Terutama sekali dalam seminggu yang Nabi SAW sakit disebabkan racun Yahudi tu, racun daripada Khaybar. Nabi duduk, tiba-tiba ada kekuatan Nabi untuk berdiri, Nabi akan berdiri. Tapi Nabi akan akhiri solat tu dengan solat orang duduk. Dia akan kembali semula kepada asal di mana kita bermula. Kalau bermula berdiri, tiba-tiba kita rasa sakit, kita duduk, tapi kita tutup solat kita dalam keadaan berdiri. Kalau kita duduk, kita tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan kemampuan, ya afdalnya separuh pahala berdiri, tapi kita solat sebabkan kita bermula dengan duduk, maka kita tutup dengan duduk. Wallahu a'lam. Untuk solat wajib, kalau macam sunat memang kita boleh start daripada duduk sampai habis. Sama. Ada kertas? Tak ada. Yelah, solat ni benda yang lazim setiap hari kita buat kan. Ini mungkin cuma muhasabah ataupun tambahan sikit-sikit. Kalau tak ada, kita stop dulu. Kita sambung selepas ini. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanyalah. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.